Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Dalam kita menghadapi COVID-19 ataupun COVID-19 ini, hal-hal berkaitan dengan agama begitu sensitif untuk diperkatakan. Apatah lagi ada beberapa perdebatan yang diangkat dalam hal berkaitan dengan akidah, dalam hal berkaitan dengan ibadah, hal berkaitan dengan akhlak. Semuanya ini penting. Adakah kita hanya perlu berserah dengan wabak penyakit berjangkit yang melanda kita pada ketika ini, ataupun kita perlu ada satu keperluan untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana agama memudahkan ataupun memberi penyelesaian apabila wabak melanda negara. Apatah lagi kita ingin menjaga kemaslahatan ataupun kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan peribadi. Jadi untuk menjelaskan perkara ini bersama saya pada hari ini Ustaz Fawaz Fadil, seorang pakar syariah kita dan juga seorang pendakwah yang terkenal di negara kita. Ustaz Fawaz, dalam hal berkaitan dengan COVID-19 ataupun COVID-19 berkaitan dengan penularan wabak, dalam hal kita menghadkan pergerakan pada ketika ini adalah untuk kita mencegah rantaian itu daripada berterusan ataupun menularnya wabak dengan lebih tinggi lagi. Dalam masa yang sama kita dapat menurunkan kes yang kita hadapi sekarang. Jadi bagaimana pendekatan agama, walaupun sudah ada keputusan-keputusan Pusat Muzakarah Kebangsaan, Ahli Majlis Muzakarah Kebangsaan, Majlis Fatwa yang diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan mufti-mufti mengikut negeri masing-masing, tetapi ada kata pun perselisihan ataupun rasa was-was di kalangan masyarakat Islam. Apatah lagi wabak ini seolah-olah pertama kali kita hadapi dalam hidupan kita dalam berpuluh tahun ataupun ratusan tahun. Jadi sebagai ahli agama, bagaimana kita melihat hal berkaitan dengan wabak dan juga penjelasan agama tentang hal ini sebagai permulaan kita? Ya Haji, benda ini perlu dilihat oleh cendekiawan itu sendiri, bahawa apabila kita menangani satu isu perlu ditimbang dengan mizan penimbang. Ya. Penimbang ni maksud ada dua daci. Okey, satu aspek akidah yang kita percaya semua berlaku daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita i'tiqad seperti itu. Dan tak ada siapa yang ada khilaf pendapat bahawa ini datang daripada Allah sebagai ujian, sebagai satu hukuman dan sebagai satu peringatan. Macam-macam wajah dia ada. Satu aspek ini timbangan yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Iaitu kita mesti mengambil tindakan sebagai satu tuntutan syariah. Kerana apabila kita tidak mampu melakukan tindakan, kita tidak mampu menyelesaikan masalah ini, dan Islam mencegah kita daripada kita ditimpa kemudaratan. Dalil yang diijma' oleh semua ulama, semua mazhab, hatta Syiah sekalipun, bukan mazhab di sunnah wal jamaah, menyatakan al-dharar yuzal. Kemudaratan wajib dicegah, apatah lagi kemudaratan am yang menuntut kepada fatwa yang kadang-kadang mengejutkan kita semua. Masjid ditutup, dan orang menyoal, kenapa masjid ditutup, kita kena sembahyang jemaah? Kerana kita menyatakan bila datang maslahah, kebaikan dan kemudaratan diutamakan. Sebab itu syariah lebih mengutamakan kemudaratan. Dan kita menutup masjid bukan selama-lamanya, dalam tempoh tertentu, dan ia tidak membawa kepada membatalkan syariat. Sebab itu kata sebagian ulama, kita menutup masjid bukan kita mencegah sembahyang, tetapi kita nak menjaga sembahyang untuk jaga masa depan. So di sini bagi mereka yang berlaku kesilapan kefahaman yang saya lihat daripada orang agama atau orang yang bercakap, mereka keliru. Di sana mesti kita menimbang isu COVID-19 ini dengan dua timbangan. Satu akidah, seperti kita tahu itu datang daripada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Dan satu timbangan al-akhdh bil asbab. Ini wajib. Sebab itu Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang sahih, la yuridu mumridun ala musahhin. Jangan campur unta yang sakit dengan unta yang sihat, apatah lagi manusia. Sebab itu saya nak tegaskan di sini, waktu sekarang ni pegangan kita kepada arahan kerajaan. Jangan ada di sana golongan agama atau pendakwah yang mengeluarkan statement yang bercanggah dengan fatwa rasmi dan juga arahan kerajaan. Itu adalah ketaatan yang penting. Yang biasa kita dengar di perbualan kita di rumah apabila kita duduk di rumah sekarang ataupun di kampung, dan juga perbualan di sosial media. Di kalangan kita ada yang rasa kalau kita nak buat baik, kenapa perlu dicegah? Nak pergi sembahyang jemaah pun, sembahyang 5 waktu berjemaah kan lebih elok. Kita boleh sebelum kata pergerakan had dilaksanakan, kita boleh lagi ke pasar malam, pasar tani, ke pasar raya untuk beli belah makanan dan keperluan harian. Kenapa sibuk pula arahan untuk kita dicegah ataupun dihalang pergi ke masjid? Kenapa ini perlu kita jelaskan, Ustaz? Ya, kita perlu faham bahawasanya tempat-tempat sedemikian ramai orang berkumpul, dia punya terdedah kepada bahaya itu telah dimaklumi. Maka perlu kepada ahli fatwa melihat kepada menjaga nyawa. Sebab orang selalu faham menjaga agama lebih penting daripada nyawa. Itu agama Islam. Tetapi menjaga nyawa lebih penting daripada menjaga ibadat. Itu yang orang salah faham.
Semua ijma' mazhab begitu. Sebenarnya dalam isu apabila melibat, dia kena beza Islam dengan agama. Agama ni masuk syiar, sembahyang, puasa, haji. Kalau kita nak pergi haji, nyawa tak selamat, gugur kewajipan kita. Begitu dengan sembahyang, jemaah. Sembahyang seorang tak gugur, kita boleh sembahyang. Tapi sebenarnya jemaah yang mungkin boleh memudaratkan, dan benda ini sudah dimaklumi oleh pakar-pakar dan mereka membuat keputusan supaya menasihati kita menutup. Sudah pasti ia bukan satu keputusan yang sewenang-wenangnya, sebab ini melibatkan urusan agama. Jadi nyawa, sebab nyawa ni bukan orang, bukan individu, dia melibatkan ramai-ramai berjangkit yang tidak akan ada kesudahan. Sebab itu dalam maqasid syariah, apabila bertemu nyawa dengan ibadat syiar, nyawa diutamakan. Ini yang perlu dipertukarkan oleh orang kepada orang agama. Sebab dia faham sentiasa mendahulukan agama ke atas nyawa. Sebab kalau tidak ada nyawa, tak ada agama. Betul. Kalau semua orang mati, tak ada sembahyang dah. So kita buat macam ni langkah untuk long term. Mereka fikir cara short term. Okay, kita buat sampai imam pun sakit. Kita tengok orang-orang yang besar pun sudah dijangkiti. Ya. Ini menunjukkan bahawa betapa bahayanya, dan kita nak terangkan kepada mereka, semua ulama sepakat kebaikan disyaratkan tidak ada kemudaratan. Kalau kebaikan itu ada kemudaratan, maka ditangguh dahulu kebaikan tersebut. Itu kaedah dia. Sebab mereka baca sekerat jalan. Jadi semua kebaikan kita boleh buat. Tak, kalau kita nak sedekah pun jangan sampai kita punya anak bini tak makan. Sedangkan itu kebaikan. Apatah lagi dalam ibadat syiar yang sembang jemaah ni dikatakan sunat, dikatakan fardu kifayah, menjaga nyawa adalah fardu ain. Okey, berkaitan dengan itu, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat apabila kita perlu membuat pertimbangan yang begitu wajar? Apabila kluster yang begitu besar yang kita hadapi sekarang itu kluster pengikut tabligh yang berhimpun di Masjid Seri Petaling. Betul. Kita tahu kumpulan tabligh ini mereka begitu aktif berdakwah dengan cara mereka, dan untuk ketika tiada wabak, tiada masalah. Mereka boleh berkumpul di masjid, di surau, di tempat-tempat, dan mereka keluar untuk mengajak orang melakukan kebaikan. Itu satu perkara yang baik, yang begitu afdal dan begitu baik sekali dalam hal dakwah dan juga mengajak kepada ke arah kebaikan. Tetapi dalam hal wabak, apabila dianggarkan hampir 14,000, itu yang hadir. Tetapi pasti mereka sudah pulang ke kampung halaman dan rumah masing-masing. Jadi masih ada mereka yang belum tampil ke hadapan untuk dilakukan pemeriksaan, saringan dan sebagainya. Apa nasihat Ustaz Fawaz kepada mereka kan, kalau dah dapat penyakit ni, apa masalah? Tak ada, kami berserah kerana ini saya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dari sudut maslahat umum, sekali lagi, agama dan juga ibadah itu, sekali lagi kita menjelaskan kepada kelompok-kelompok yang masih mungkin ada rasa mereka pasrah ataupun bertawakal ke tahap yang mereka rasa mereka boleh terima apa saja, tetapi mereka tidak memikirkan mereka yang ada di sekeliling, kaum keluarga, masyarakat dan negara. Ustaz Fawaz. Golongan yang mengeluarkan kenyataan sedemikian, dia akan menanggung dosa orang-orang yang terlibat dalam kematian dan juga penyakit ini. Sebab mereka telah mengharuskan penyakit ni ada dua. Yang merebak dan tidak merebak. Kalau mereka sakit jantung, tak apa, duduk rumah. Tak nak pergi hospital ke, tak nak ada rawatan, kami tak kisah. Maknanya dia nak meninggal di rumah pun tak apa. Itu anda dengan diri anda. Dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Tapi sekarang ni penyakit sudah mempunyai keupayaan berjangkit. Maka dia ada mizan, timbangan yang lain. Wajib kita membuat saringan supaya dia tidak terdedah kepada ahli keluarga, kepada masyarakat. Sebab penyakit ni boleh bertakung di udara, dia boleh bertahan lama, dia tersebar melalui air liur. Air liur ni kadang-kadang angin kita pun, yang angin daripada hembusan mulut pun mengandungi kandungan-kandungan air liur, walaupun kita tak nampak. Dan ini sangat berbahaya. Sebab itu kita katakan kepada golongan tabligh yang kita sayangi, kita menghargai segala usaha. Tetapi kesemuanya dakwah kebaikan diikat dengan sampai jangan tidak ada di sana ataupun tidak membawa kepada mafsadah. Sekiranya ada membawa kepada mafsadah, keburukan dan bahaya, maka kebaikan dakwah kita tertangguh dahulu. Sampailah kita katakan keadaan tenang semula, kerajaan kata boleh kita beredar, boleh berkumpul, baru kita mulakan aktiviti. Sebab kita kena tahu di antara kewajipan kita meninggalkan kewajipan bila ada kemudaratan. Itu kaedah yang mereka kena faham. Dalam fiqh mizan, bagaimana kita menilai cara tindakan mereka ini yang berdegil, mereka tidak mahu, mereka pasrah, mereka tawakal kerana mereka rasa mereka sudah lakukan banyak perkara-perkara agama. Jadi mungkin ini hukuman kepada mereka. Tidak, ini yang berlaku kepada golongan Mu'tazilah, Khawarij, kerana mereka menimbang dengan satu timbangan. Ingat, dalam dunia ni semua, kalau kita belajar accounting pun kita belajar double entry, credit and debit. So syariah apa begitu? Dunia, akhirat.
mafsadah, maslahah, kebaikan, keburukan, lelaki, perempuan, agama, kehidupan. Betul. So, kena ditimbang. Semua ada perimbangan. Kalau kita hanya ambil, masuk dalam aspek agama saja tanpa melihat pada kehidupan, kita akan jatuh. Sebab dalam accounting perkiraan, kita tak kira debit, hanya ke kredit je, tak jadi. Dia mesti double entry. Syariah bergerak dalam double entry. So mesti kita ajak mereka supaya berfikir dalam kerangka yang betul, kerana Allah Taala menyebutkan wa anzalna ma'al kitab wal mizan liyaqumanna bil qist. Kalau mereka tidak timbang dengan mizan neraca yang betul, mereka tidak mampu menegakkan keadilan dengan betul dalam pemikiran mereka. Dan semua yang berlaku dalam gerakan tabligh atau sebahagian daripada mereka ataupun sebahagian pendakwah-pendakwah yang mereka menunjukkan kenapa kita tak boleh pergi semayang, Mekah pun dah sebut dah aman daripada segala gejala, Madinah tidak masuk taun. Mereka tidak faham yang tidak masuk ke Madinah adalah taun. Adapun wabak yang lain boleh masuk. Itu dinaskan oleh ulama. Jadi kesalahan pembacaan nas, kesalahan ini berpunca daripada fiqhul mizan. Sebelum tunjuk sikit buku saya. Ini kena dapatkan buku ini. Sebab ini yang akan menjelaskan kepada semua orang tentang cara berfikir yang betul. Sebab itu kita katakan perjuangan para ulama adalah memperbetulkan pemikiran. Sekarang ni bila kita tengok pemikiran tak betul, mengancam keselamatan negara. Sebab mereka fikir tak apa, hadis ada yang menerangkan keamanan. Tapi macam mana wabak boleh tersebar? Subhanallah, mereka tidak faham hadis itu berkenaan dengan keamanan daripada taun, tapi wabak lain tidak dinafikan daripada Madinah. Apatah di tempat-tempat kita, mesti kita mengetahui bahawa wabak ini mizan dia tidak sama dengan perang, timbangan dia tidak sama dengan keadaan-keadaan yang lain. Walaupun kita perang pun kena sembahyang jemaah, itu perang Syekh. Tapi ini wabak. Wabak bukan musuh yang kita ada di hadapan. Dan kita tak nampak di mana virus itu berada. So mesti ada mizan yang khas. Betul Nabi bersabda, kita boleh letakkan hadis ini dalam mizan wabak. Amsik lisanan, duduk diam-diam. Jangan cakap banyak sangat. Okey. Wal yasak ke baituk, duduk di rumah. Kemudian wal tabki al khati'atik, menangis. Banyakkan istighfar pada Allah dalam keadaan kita bala menimpa macam ni, kita kena bersatu. Bukan kita bergaduh. Sepatutnya bala menghimpunkan orang yang ditimpa musibah, bukan berpecah. Kita duduk di rumah, duduk diam, tetapi dalam masa yang sama ahli agama juga perlu faham di mana had mereka pada ketika ini. Betul. Dan kembalikan kepada pemerintah. Kembalikan kepada pemerintah kerana arahan pemerintah sekarang adalah arahan agama. Bagaimana kita perlu memahami arahan pemerintah? Kerana arahan pemerintah belum sampai ke tahap kita 100% dilakukan perintah berkurung ataupun darurat. Mereka dibenarkan untuk hal-hal kecemasan dan keperluan harian. Tetapi orang awam, sekali lagi, kita lihat mereka menggunakan keperluan itu untuk mereka keluar masuk. Mereka tidak ada yang bermain di padang-padang pun ada. Ya, mereka tidak memikirkan, kerana mereka belum terima wabak itu. Belum ada di kalangan ahli keluarga ataupun anak beranak mereka yang dijangkiti ataupun dihinggapi wabak virus COVID-19. Jadi mereka menggunakan kelonggaran itu. Jadi pandangan Fawaz. Ya, saya merasakan kerajaan perlu tegas dalam urusan ini dan perlu clear dalam setiap ucapan. Sebab arahan bila tak clear dalam sebuah syarikat, bila bos tak clearkan dia punya arahan, kita keliru. So arahan kita minta mesti clear, perlu disenaraikan apa yang patut, berapa orang kena keluar, di tempat mana, sebab kita dapat hadkan pergerakan. Minda manusia tak sama. Ada yang cerdik, dia boleh baca sendiri, ada yang malas membaca. So dia boleh bermain-main. Dan saya tengok malam pun polis pun buat tahanan, ada yang naik motor, yang mungkin nak balik kampung dan seumpama dengan dia, sebab mereka merasakan boring di rumah. Ingat bahawa time ini uzlah adalah terbaik untuk kita. Dalam hal kita memberikan perhatian kepada arahan kerajaan pada ketika ini, apa keperluan ahli agama perlu menyokong perintah-perintah daripada kerajaan, kerana semuanya ada berfungsi, tetapi fungsi yang mungkin boleh diminimalkan, tetapi mereka boleh memberi aspek nasihat dan juga pemikiran-pemikiran kepada pemerintah bahawa kita, Ustaz, kita kena ambil realiti. Lebih daripada 60% penduduk kita yang beragama Islam. Betul. Pastinya mereka memikirkan agama itu lebih dahulu daripada hal-hal pemerintah. Nyawa pun agama. Kesalahan kita menafsirkan agama itu asing daripada nyawa. Kita kena ingat, yang menjaga agama bukan maksud dia menjaga Islam. Maksud agama itu ibadat.
tafsiran itu salah. Ibadat itu Islam, agama itu, nyawa itu Islam, harta itu Islam, kehormatan itu Islam, akal itu Islam. Baru betul cara kefahaman. Disebabkan kita anggap agama ni lawan kepada nyawa, kita kata kena dahulukan dulu agama. Itu salah tafsiran. Sebab itu Syekh Ali Jumaah menyusun semula maqasid ini dalam buku dia Ru'yatul Muhtam, supaya kita letakkan nyawa nombor satu dulu. Supaya kita tahu, oh rupanya nyawa ni urusan agama juga, urusan Islam juga. Apabila kita salah faham, kita letakkan, oh kena utamakan agama. Sedangkan dia nyawa pun agama, agama pun adalah agama. Dimasukkan adalah Islam. Sebab itu dalam kes ini perlu para ulama mengajar bagaimana berinteraksi di rumah. Itu lebih baik. Maka kita dah tak boleh keluar. Di antara kita sembahyang berjemaah, kita baca Quran, banyakkan istighfar, membaca buku. Syekh Al-Qardari dia susunkan apa yang patut kita buat di rumah. Nanti hari Jumaat kita cantik duduk, cantik. Susunan dia kita duduk tunggu sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur 4 rakaat. Ada orang cadang supaya sembahyang Jumaat melalui TV. Itu pandangan yang sangat lemah oleh Syekh Abdul Aziz Umari. Boleh kita terima kalau majlis fatwa setuju, tapi majlis fatwa tak setuju. So apa kita buat sembahyang 4 rakaat. Tak apa, yang penting sembahyang. Sebab apa? Jumaat itu pengganti kepada Zuhur. Bila gagal kita buat Jumaat, kita sembahyang Zuhur. Sebab Zuhur dengan Jumaat itu adalah mix. Sebab tu dia ada 2 khutbah Jumaat plus 2 rakaat Zuhur, kemudian 2 rakaat. Jadi 4. So sekarang kita tak ada khutbah, tak ada 2 rakaat Jumaat, berpindah kepada Zuhur. Zuhur 4 rakaat. Ya, sembahyang jemaah. Jelas. Ya. Kalau nak buat tazkirah, tak ada khutbah je lah. Tapi idea sedemikian bagus, cuma tak valid itu je. Okey, dalam hal itu ada juga pertikaian. Berapa kali Jumaat perlu kita tinggalkan, Ustaz? Sehingga dia tidak termasuk dalam hadis yang kata 3 kali itu, sehingga aman. Kerana waktu darurat tidak sama dengan waktu biasa. So kita sekarang ni Asy-Syatibi kata apa? Sebahagian fatwa dialihkan kepada pakar. Sebab kita tak faham isu ni. Isu ni isu kesihatan. Yang faham adalah Kementerian Kesihatan. So kita pindahkan jawapan kepada mereka, kita hanya valid saja. Endorse saja. Adakah itu juga kalau perintah ini berterusan hingga ke musim Ramadan, Ustaz? Ya. Nak buat macam mana? Ada sejarah dulu dipanggil bala yang kabir, semua masjid ditutup. Tak pernah dalam sejarah Islam pada ditutup seperti di zaman tersebut. Saya tak ingat tahun sudah berapa. Pun berlaku Sudah berlaku. Ditutup semua masjid. Satu pemerintahan mungkin di Syam, semua masjid ditutup. Kenapa? Kita nak menjaga nyawa. Sebab kalau nyawa tak dijaga, agama pun tak dijaga. Itu yang perlu difahami oleh masyarakat kita, dan kita harap semua cendekiawan, para agama kita bersatu hati. Bukan kerana kita nak mencegah kebaikan, tapi kita nak menjaga nyawa kita untuk melakukan kebaikan di masa depan. Okey. Dalam masa kita dikuarantinkan sekarang, cantik apabila kita melihat semua masjid-masjid diminta untuk dilakukan sanitize ataupun dilakukan pembersihan. Bagaimana tanggungjawab ini perlu dijadikan sebagai satu game changer kepada masyarakat Islam kita. Kadang-kadang kita take for granted masjid itu seolah-olah sudah bersih 100%. Tetapi kita tahu cara kita mengambil wuduk, cara kita beristinja di bilik tandas dan sebagainya. Kadang-kadang kita berludah, kita membuang kahak, hingus dan sebagainya. Kita biasa lihat di masjid kita. Seolah-olah tanpa had mereka lakukan perkara demikian. Bagaimana ini satu peluang untuk kita melihat semula orang kata pun SOP kita di masjid-masjid kita. Dan kebanyakan masjid kita masih perdebatan tentang kebersihan tu amat lemah, Ustaz. Sebab itu bukan di masjid saja, di seluruh tempat perlu kita menjaga. Di rumah kita pun. Di rumah kita, di supermarket, di tempat-tempat awam, orang meludah. Seolah-olah meludah di tempat awam itu adalah harus. Kita kena ingat bahawasanya environment adalah ibu kita. Syekh Al-Qardari mengarang satu kitab tajuk dia Al-Bi'ah Ummuna. Bi'ah itu adalah ibu kita. Kita kena jaga environment kita seperti kita menjaga ibu kita. So sekarang ni masa kita bertaubat. Saya bertaubat, tuan-tuan bertaubat. Bagaimana kita nak protect environment kita, dan ini yang terjadi bila kita tak protect. Allah Ta'ala turunkan bala dengan sebab ini. Kita lupa Allah, kita lupa environment, dan akhirnya kita menerima padanya. Dan bila bala menimpa, dia menimpa pada semua orang, yang bersalah dan tidak bersalah. Dan yang kita berkongsi, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya mengangkat bala ini dengan cepat, dan kita cepat-cepat memulihkan hubungan kita dengan Allah, dengan manusia, dengan environment. Kita lupa, kita hanya kadang-kadang jaga hubungan dengan Allah, dengan manusia, silaturahim, tapi dengan environment kita tak jaga. Sebab tu Nabi larang kencing di bawah pokok, kencing di tempat yang bertakung, kesemuanya melambangkan kepada apa yang disebut oleh Haji tadi, kepentingan menjaga environment. Bukan sunat, dia adalah satu fardu kepada kita. Okey, bagi ahli keluarga, kita rasa kata pun sedihlah dengan keluarga kita ada yang sudah pun dianggap negatif ataupun positif
COVID-19 yang sudah pun dikuarantinkan ataupun diisolasi di hospital ataupun di rumah. Jadi bagaimana kita perlu berasa kuat dalam hal ini, Ustaz? Kerana nak ataupun tidak, apabila kita lihat jemaah tabligh yang meninggal, yang kes pertama itu, kita rasa begitu terkesan apabila jenazah arwah diselesaikan ataupun diuruskan begitu cara yang berbeza sama sekali. Ya, walaupun kita gagal untuk mendapatkan kesempurnaan pengurusan jenazah daripada ahli keluarga, tapi jangan lupa sembahyang jenazah boleh diteruskan. Kita sebutkan secara darurah, kalau tak mahu sembahyang jenazah pun doa diteruskan kepada mayat tersebut. Kerana doa tidak ada penghalang di sana untuk kita sampaikan pahala di mana kepada saja. mereka. Sebab darurah. Dan ulama telah bincang. Saya tulis dalam, sebenarnya saya buat satu persidangan khas Facebook untuk pengurusan jenazah, untuk saya menyatakan bahawa apabila kita idza ta'adzara al-ghusl wa tayammum, bila mayat gagal untuk dimandikan atau tayammum, maka kita tanam je lah, yasqut. Tapi kita tidak juga membatalkan sembahyang. Boleh sembahyang setelah mana tanam, jarak jauh, okey, dikubur, ataupun orang yang dua merahalah boleh sembahyang ghaib, ataupun dia tak mahu sembahyang, kita berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada keluarga kita. Jadi Islam ni dia ada waktu-waktu darurah begitu. Dia tak boleh mandi, tak boleh tayammum, tanam, dan boleh bersembahyang di atas jenazah tersebut. Selepas tanam pun tidak ada masalah. Tempoh dia boleh sampai 3 hari hingga seminggu, tak ada masalah. Kalau tak mahu hari ini, kita pergi esok. Kemudian kita boleh berdoa kepada si mayat. Tentang ahli keluarga yang sedang berada di hospital, kita dapat arahan daripada Kementerian Kesihatan, tidak dibenarkan ahli waris datang menziarah. Anak-anak kecil tidak boleh masuk ke hospital. Tetapi kita lihat begitu ramai lagi nak sibuk nak datang ziarah. Kita faham, kita ingin bersepati bersama waktu sakit, waktu uzur. Tetapi arahan sudah dikeluarkan, Ustaz. Ini yang masalah apabila mendahulukan emosi ke atas akal. Dalam menyelesaikan masalah ini, jangan menggunakan emosi. Emosi tak betul. Emosi akan beri jawapan yang semuanya akan celahu. Gunakan akal, dan akal terikat dengan undang-undang. Bila arahan hospital kata tak boleh ziarah, kita tak boleh ziarah. Kerana kita ada di hospital, kalau orang tahu, kita lemah. Dan orang yang menziarah itu pun bawa macam-macam penyakit. Beremosi. Ya, di sini kita katakan tidak boleh. Saya tidak menyatakan haram, itu biar kuasa fatwa. Tapi kita terlarang di segi syarak apabila saya sebut di sini, ada buku saya Fik Medik ni, kata cantik sekali. ada bab menziarahi penyakit pesakit di emergency. Saya tulis semua tahun 2015, iaitu adab menziarahi pesakit di ICU. Kalau hospital larang, tak boleh. Sebab Nabi menyebut la darar wala dirar. So kita duduk di rumah berdoa. Doa Allah Taala tidak ada hijab. So jangan menggunakan emosi untuk sampai penuh di hospital. Sekarang ni kita duduk di rumah, kita banyakkan berdoa, insya-Allah. Kalau Allah Taala panjangkan umur dia, panjangkan umur. Kalau Allah Taala pendekkan, kita doakan yang terbaik. Tapi kita nak umur panjanglah supaya keadaan lebih stable. Kalau kita pakai pi ramai-ramai macam tu, saya yakin saya takut juga orang nak sebut darurat ni. Kalau darurat, jangan ke tahap itu lagi. Saya tak mahu begitu, sebab dia akan menyebabkan lagi susah, bank pun tutup dan seumpama dengan dia semua tergendala. Jadi kita harap patuhi arahan kerajaan, dan kalau kita keliru, kita telefon pada pihak-pihak yang berautoriti. Misalnya online ada, boleh rujuk dekat website, boleh rujuk mana-mana. Jadi kita kena rajin sedikit dan kita berbincang. Kalau kita nak buat perbincangan, boleh guna video call. Jadi macam-macam kita boleh buat. Memang kita rindu dia balik, kita rindu mak saya. Mak saya pun dekat tapi tak pergi ziarah sebab dia tua. Kita paling mudah terdedah. Ya, paling umur 80 paling mudah terdedah. Jadi kita jangan menjadi ejen kepada penyakit berjangkit. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, ramai tafsiran setengah. Jadi kefahaman setengah. Daripada tafsir dia? La adwa wala tiyarata fil Islam. Tak ada penyakit berjangkit dalam Islam. Begitu. Terberhenti kat situ. Sedangkan hadis itu ada dua makna. Satu, tidak ada penyakit berjangkit dalam Islam. Maksud dia Allah Taala yang izinkan penyakit berjangkit. Yang kedua, maksud dia jangan menjadi ejen kepada penyakit berjangkit. So kita tidak ambil yang satu lagi makna, satu hal lagi, iaitu jangan menjadi ejen kepada penyakit berjangkit. Kita sebarkan penyakit kepada orang, dan itu larangan keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, Ustaz, bagi ahli agama yang masih lagi menitipkan pandangan mereka di sosial media melalui video, Facebook dan sebagainya, tetapi agak bertentangan dan mereka ada pengikut. Ya. Ini yang masalah, orang ada pengikut ni. Saya ingatkan pada saya, daripada semua orang, kita awasi ittaqullah, kerana ini melibatkan nyawa. Wa man ahyaha faka'annama ahya nasa jami'ah. Siapa yang menghidupkan nyawa, dia hidupkan seluruh dunia nyawa kita. Siapa yang membunuh, man qatalan siapa yang membunuh satu nyawa atau menyebab kepada gugurnya satu nyawa, kita tanggung dosa keseluruhannya. Jadi kepada orang agamawan yang ada pengikut, yang dia tahu kalau dia bercakap, dia ada influence. Betul. Awasi percakapan anda. Saya pun berjaga-jaga. Nak buat statement, saya bincang dengan doktor dulu. Saya call kawan saya macam mana pengurusan jenazah, macam mana penyakit berjangkit. Kerana kita sekarang ni bukan research
tesis ni. Ini bukan kita nak sembang ceramah bagi orang gelak. Ini sekarang ni realiti dia melibatkan nyawa terancam di seluruh dunia. Di Turki hari ni 190 meningkat. Tiba-tiba. Ini bukan kita baca kitab, ni bukan waktu kita nak ambil kitab semata-mata. Sekarang ni realiti. Kitab ni panduan sahaja. Ni dalam kitab ni kita boleh. Itu kitab zaman 1000 tahun dulu. Sekarang ni kita berhadapan realiti, patuhi apa yang telah diputuskan oleh pihak berkuasa, itu jalan yang paling selamat. Itulah arahan yang disebut dalam Islam. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz Fawaz. Sama-sama, kita terus berinteraksi kalau ada perkembangan terbaru Ustaz Fawaz. Begitu jelas apa yang diperkatakan Ustaz Fawaz Fadil sebagai kita mendapat sesuatu pencerahan pada malam ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.